Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua rakan follower FB Soleha Mat Taha. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana masih diberi kesempatan, masih diberikan ruang dan peluang untuk terus menuntut ilmu pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tersayang. Stay at home. Alhamdulillah. Apa khabar anda semua hari ini? Sehat ke? Didoakan agar semua follower dan friend list FB Soleha sentiasa tenang-tenang, sentiasa ceria-ceria, sentiasa mengisi masa lapang seharian kita dengan aktiviti yang berfaedah dan yang boleh mendekatkan kita dengan pencipta Allah Ya Khaliq. Waalaikumsalam Kak Nurul Hidayah. Assalamualaikum kepada semua. Alhamdulillah. Okey. Tajuk sharing FB Live Soleha hari ini, hari yang ke-169 adalah kuasa fokus. Kuasa fokus ialah kejayaan. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama mulakan sharing ilmu pada hari ini dengan selawat dan juga doa insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, boleh tolong share Soleha punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat insya-Allah. Okey, sebelum tu Soleha perkenalkan diri Soleha kepada new follower dan new friend list FB Soleha Mat Taha. Alhamdulillah, nama adalah seperti yang tertera di skrin handphone anda. Soleha Mat Taha merupakan great leader bagi kawasan Keluang Johor. Alhamdulillah, Soleha telah bersama dengan dakwah dan bisnes FTR ini selama masuk tahun ke-5. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dan Soleha merupakan bekas graduan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, pengkhususan dalam kos fiqh dan fatwa. Salam ukhuwah, salam silaturahim, salam penuh kasih sayang, salam mahabbah kepada anda semua yang sentiasa dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tajuk hari ini adalah kuasa fokus adalah kejayaan. Apa yang kita faham mengenai dengan kuasa fokus? Tajuk ni Soleha petik daripada petikan dalam buku Formula Tarik Rezeki, FTR, Formula Tarik Rezeki. Penulisnya adalah Puan Nora Yusof. Tajuk hari ni adalah kuasa fokus adalah kejayaan. Kalau kita semua nak tahu, bila kita jaga solat kita, bila kita fokus pada solat kita, insya-Allah itulah permulaan kepada kejayaan. Iaitu di sini Soleha nak bagi tahu, kuasa fokus yang dimaksudkan dalam sharing hari ini adalah solat. Kenapa kuasa fokus disamakan dengan solat? Sebabnya masa kita dirikan solat, di situlah titik fokus kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulakan dengan niat, kemudian kita mulakan dengan takbiratul ihram, and then kita sambung dengan rukun-rukun solat yang lain sebanyak 13 rukun solat tersebut. Dan cara untuk kita mendapatkan titik fokus dan kuasa fokus kita dalam solat ialah kita hendaklah sentiasa khusyuk dan khuduk di dalam solat kita insya-Allah. Kenapa dikatakan kuasa fokus solat itu sangat penting dalam sebuah kejayaan? Pernah tak anda renungkan selama ini di dalam azan yang dilaungkan oleh muazzin, azan setiap hari di solat fardu yang dilaungkan oleh muazzin,
hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Bermaksud, hayya 'alas solah, marilah kita menunaikan solat. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kejayaan. So dalam azan sendiri mengajak kita umat Nabi Muhammad, Muslim dan Muslimat supaya mengerjakan solat. Kerana kewajipan solat tu merupakan tunggak dan tiang agama Islam, insya-Allah. Kalau kita jaga solat, insya-Allah kita akan berjaya. Sebabnya di dalam solat tu ada terdapat kejayaan, al-falah. Al-falah di sini bermaksud kejayaan. Sebab tu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inus sabri was-salah. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan solat. Allah sendiri suruh kita, kalau kita ada masalah, kalau ada ujian yang melanda, kita kena jaga dua perkara ni, iaitu solat dan sabar. Sabar dan solat. Dua perkara ni tak boleh dipisahkan. Kalau kita nak berjaya, kita kena jaga solat. Sebabnya solat ni yang menentukan kejayaan seharian kita, kejayaan dunia akhirat kita adalah dengan menjaga solat. Sebab tu jangan pelik, kenapa orang yang tak jaga solat ni, Allah tak berikan kejayaan dekat dia, Allah tak berikan barakah dalam kehidupan dia. Kita tak nampak cahaya terang dalam kehidupan dia, sebab dia mengabaikan solat. Macam mana orang yang mengabaikan solat tu adalah dengan dia menangguh-nangguh solat, solat di hujung-hujung waktu, solat lambat, sengaja meninggalkan solat. Na'udzubillah min zalik. Semoga semua yang menonton pada hari ini sentiasa menitik beratkan kewajipan solat. Solat ni lah adalah tiang agama kita. Ibarat kita mendirikan sebuah rumah, kalau rumah tak ada tiang, dah tentu rumah tersebut roboh dan takkan kekal lama dan tak boleh nak menjadi sebuah rumah yang sempurna. Sebab tiang tak ada. Macam solat. Kalau manusia tak dirikan solat, ibarat hidup dia tunggang langgang, tak sempurna, semakin jauh daripada Allah, tak dapat hidayah apa semua tu. Sebab dengan dia meninggalkan solat dan dia tak menjaga solat dengan sebaik-baiknya. Allah sendiri suruh kita sempurnakanlah solat. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Dirikanlah solat. Tunaikanlah zakat. So, kita sebagai umat Nabi Muhammad, orang Islam, kita diwajibkan untuk mendirikan solat fardu 5 kali sehari semalam. Itu adalah tanda orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur ni, dia sentiasa jaga solat dia, dia tak akan tinggalkan solat dia, dia sentiasa solat awal waktu. Sebab dia tahu, dengan solat awal waktu sahajalah dia dapat keberkatan masa, dia dapat barakah dalam kehidupan dia, hubungan silaturahim kekeluargaan sentiasa aman damai, penuh dengan kasih sayang dan mawaddah warahmah. Rahmat Allah sentiasa bersama dengan orang yang menjaga solat dia. Sebabnya tanpa didikan diri kita dengan solat yang sempurna, solat yang terbaik yang kita nak persembahkan dekat Allah, itu akan menjadikan kita seorang yang lalai dan semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah sangat mementingkan kewajipan solat. Solatlah adalah perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Sangat Allah menitik beratkan, siapa meninggalkan solat fardu, dia akan dihukum dan dia akan dimasukkan ke neraka Jahannam. Asbab dia meninggalkan solat fardu. So, hati-hati kita, jagalah solat kita. Sebab dalam solat ni, ada titik fokus kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Waktu solatlah waktu rehat kita sebenarnya, di mana fikiran kita hanya memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan kita. Itulah quality time kita bersama Allah. Itulah me time kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Tapi ramai orang pada hari ini yang kononnya busy, yang kononnya terlampau sibuk, tak ada masa nak bagi
kualiti solat yang terbaik untuk Allah. Selalu manusia pada hari ini selalu memberikan sisa sahaja kepada Allah. Tegarkah kalian semua dan diri soleha sendiri jika memberikan sisa sahaja kepada Allah? Apa maksud memberikan sisa kepada Allah? Memberikan sisa kepada Allah di sini bermaksud kita solat di hujung-hujung waktu, kita solat tunggang langgang, kita solat laju macam robot, kita tak persembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nak dapat sesuatu ganjaran yang terbaik daripada Allah, dia hendaklah mempersembahkan solat yang terbaik juga kepada Allah. What you give, you get back. Sebab tu kita kena give and take. Maksudnya di sini, kalau kita nak pahala yang panjang, pahala yang banyak berlipat kali ganda, kita kena buat sesuatu amal ibadah tu lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah, dan kita lakukan yang terbaik. First class. Kita nak berikan persembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok orang-orang yang berjaya ni, orang-orang yang jutawan, bertakwa, dermawan, beriman, dia sangat menjaga solat dia. Malam tadi Soleha ada buat sharing live booster dengan ejen-ejen Soleha, Soleha sharing macam mana seorang jutawan tu dia boleh capai RM 2 juta dalam masa yang singkat. Kebanyakan amalan dia adalah dengan menjaga solat. Sebabnya dalam solat ni Allah dah janji memang ada kejayaan. Kalau kita nak berjaya, jaga solat kita bersungguh-sungguh. Sebabnya Allah suruh kita jaga solat. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Inilah perkara yang boleh menjemput kepada rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang berkat, rezeki yang sangat kebanjiran rezeki. Inilah yang kita kena jaga, iaitu jaga solat kita. Kalau kita jaga solat kita, insya-Allah segala benda-benda lain akan berjalan dengan lancar. Masa seharian kita berjalan dengan lancar. Allah dah janji, barang siapa yang menjaga solat, aku akan berikan kemudahan kepada setiap urusan harian dia, setiap urusan rezeki dia. Tapi manusia pada hari ini terlampau risaukan hal rezeki. Manusia masa kini terlampau risaukan hal rezeki yang bukan di tangan dia. Allah telah berkata, kenapa engkau risaukan hal rezeki yang bukan di tangan engkau? Bukankah hal rezeki itu adalah kerja aku? So, kenapa engkau tak fokus ibadah engkau? Kenapa engkau tak fokus, tak jaga amal ibadah engkau? Yang maha memberi rezeki, yang maha mempermudahkan urusan adalah aku. Kenapa engkau tak cari aku di kala susah dan senang? Dan engkau tak mencari aku di kala engkau ditimpa ujian? Sebab Allah telah berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala ujian adalah datangnya daripada Allah. Dan jalan penyelesaiannya adalah kita serahkan segala ujian itu kepada Allah semula. Dengan caranya kita kembali kepada Allah, kita cari Allah, kita teruslah menjaga marketing dengan Allah, insya-Allah. Inilah ciri-ciri orang yang berjaya, yang sentiasa menjaga kuasa fokus dia. Kuasa fokus sebuah kejayaan adalah pada solat, bukan pada benda-benda lain. Solat. Solat ni lah yang Allah sebut banyak dalam Al-Quran, ayat berkenaan dengan solat sahaja. Jangan abaikan solat. InsyaAllah kita bernekat dan berazam dekat diri kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, aku nekat untuk memperbaiki, untuk merepair solatku. Aku nak persembahkan solat yang sangat terbaik, solat yang sangat indah dan solat yang sangat first class untuk dipersembahkan kepadamu, Ya Allah. So, kita nekat dan kita berazam, tanam dalam hati kita perkara-perkara yang baik-baik, insya-Allah, especially dalam solat. Kita nak solat khusyuk, tak nak ada halangan-halangan dalam solat. Bila munculnya halangan-halangan dalam solat, contohnya tak khusyuk dalam solat, contohnya fikirkan keduniaan di dalam solat, contohnya kita solat tak baca dengan bacaan yang betul.
So benda-benda macam ni lah yang kena kita titik beratkan supaya Allah sentiasa merahmati kita, Allah sentiasa menyelamatkan kita daripada sebarang musibah, sebarang malapetaka. InsyaAllah bila kita jaga solat, kita akan menjadi seorang yang selamat dunia akhirat. Ni Allah telah berjanji, InsyaAllah. Sebabnya Allah telah berkata, sempurna solat kita, maka sempurnalah hidup kita. Kalau hidup kita tunggang langgang, hidup kita penuh dengan masalah, hidup kita serabut sana sini, kita rasa stres setiap hari, kita rasa bosan, kita rasa boring tu, sebabnya kita tak repair solat kita tak jaga solat kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rasa kemanisan beribadah, kemanisan nak buat solat fardu tu, itulah tanda kita hampir dengan kejayaan dan kita telah mencapai kejayaan. Kejayaan sebenar seorang Muslim adalah bila mana Allah sentiasa memberikan dia rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tak putus-putus memberikan dia rezeki yang melimpah ruah dan berkat. Allah tak putus-putus memberikan kebahagiaan dan ketenangan hati yang sangat susah kita nak gambarkan dengan kata-kata. Hati yang tenang itu adalah jiwa yang sentiasa mengingati Allah. Sebab tu Allah kata, dan ada dalam beberapa hadis, barang siapa yang jiwanya kosong, jiwanya resah, jiwanya gundah gelana, hendaklah engkau selalu berzikrullah kepada Allah, hendaklah engkau selalu mengaji dan membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, mendekatkan diri dengan Allah, menjaga marketing dengan Allah. Contohnya, buat puasa sunat, jaga solat sunat, buat zakat, sedekah. InsyaAllah, benda-benda macam ni lah yang akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka, InsyaAllah. Sebabnya, memang kita manusia ni bersifat lemah, bersifat pelupa. Nak kena selalu pesan, nak kena selalu diperingatkan, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Inilah dia. Sebabnya demi masa, wal'as, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, manusia yang suka bertangguh-tangguh, manusia yang suka berkira-kira dalam nak improve diri, nak improve upgrade ilmu, iman dan amal, dia sangat berkira-kira. Jadilah kita seorang yang sentiasa rendah hati, turunkan ego, nak sentiasa belajar. Tak kisah kalau ditegur dan dipetir sekalipun, untuk kebaikan diri dan keluarga dia, insyaAllah tak ada masalah. Apa kata kita selalu upgrade ilmu, top up ilmu, bergaul dengan circle-circle yang positif, sentiasa menghidupkan taklim dalam rumah kita, insya-Allah, sentiasa bergaul dengan mereka-mereka orang-orang yang dah berjaya, kita korek rahsia mereka. Macam mana seorang jutawan boleh berjaya? Apakah amalan harian dia? Apakah rutin harian dia? Apa amal ibadah special yang dia telah buat? Ramai sangat ejen tanya Solehah, macam mana Solehah buat kerja sangat laju, sangat pantas, sangat cemerlang, and then boleh jadi grade leader top 1 yang boleh jana sales income 6 angka sebulan. So Solehah, cara Solehah bagi tahu rahsia dia, antaranya adalah dengan menjaga solat awal waktu. Bukan sekadar kita solat semata-mata, tapi kita usaha solat awal waktu. Orang yang menjaga solat awal waktu ni, kejayaan pun laju datang dekat dia. Sebab bila kita solat awal waktu, dah tentu masa kita akan berkat, masa kita akan sentiasa terjamin, masa kita sentiasa Allah permudahkan semua urusan kita. Jaga sahaja solat awal waktu, insya-Allah mudah dan barakah Allah bagi dalam kehidupan kita ni. Memang sangat lancar, memang sangat smooth. Orang tengok pun subhanallah, lajunya dia buat kerja dengan sangat cemerlang. Walaupun ada keluarga, suri rumah, ada anak 4 orang, boleh buat kerja dengan sangat lancar, boleh buat kerja dalam satu masa, multitasking mom. So
Bila kita jaga solat kita, kita jaga amal ibadah kita, selalu buat task FTR apa semua tu, insya-Allah kunci dia adalah konsisten. Manusia pada masa kini dia gagal sebab dia tak dapat nak konsisten. Dia tak dapat nak jaga istiqomah dia dalam amalan. Contoh, dalam sehari dia boleh buat, and then esok dia dah rasa lemau. Rahsia orang berjaya ni dia sentiasa high energy dan sentiasa semangat dia kuat. Sebab tu dia boleh berjaya, tak ada rasa nak penat-penat, tak ada rasa nak letih-letih, tak ada rasa nak malas-malas. Sentiasa ada attitude yang power untuk menjadi seorang yang sangat cemerlang dunia akhirat. Betul. Betul tu Kak Azwa Pak Iman. Ni antara pembaca FTR Solehah, grup Usrah FTR Solehah, Kak Azwa yang telah upgrade ilmu iman dan amal dengan ilmu FTR. Sebabnya ilmu FTR ni sangat-sangat power kalau kita follow. Macam Solehah fokus follow dalam 10 formula sahaja dah menjadikan kita ni boleh tarbiyah diri kita dengan sangat powerful lah orang kata. Sebab bila kita nak beramal ni memang bukan senang. Lagi-lagi bila kita nak istiqomah. Istiqomah ni adalah satu perkara yang sangat mencabar, tapi tak mustahil untuk kita lakukan dengan pertolongan Allah 100%. Sebab tu kita kena yakin dengan pertolongan Allah, kebergantungan kita kepada Allah 100%. Yakinlah bahawa Allah Maha memberi pertolongan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tanpa kuasa dan iradah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia takkan mampu. Hanya dengan pertolongan Allah. Sebab tu kita usaha perbaiki solat kita. Kita usaha solat awal waktu. Solat awal waktu ni banyak sangat kejayaan menanti kita ke hadapan. Kita menjadi magnet rezeki, sentiasa cemerlang dunia akhirat. Keluarga bahagia, hati pun tenang. Dikelilingi dengan sahabat-sahabat yang baik, circle yang positif, diri sentiasa positif, tak ada masa nak down, tak ada masa nak hilang semangat, sentiasa high energy. Sebabnya bila kita high energy, insya-Allah kita akan high sales. Itulah kaitannya. Rezeki sukakan orang yang sentiasa bersangka baik dengan Allah. Rezeki sukakan orang yang sentiasa bersyukur. Rezeki sukakan orang yang sentiasa mengingati Allah dalam susah dan senang. Takkan melupakan Allah dalam apa jua keadaan yang melanda, ujian yang melanda, dia pegang hanya Allah di dalam hati dia, insya-Allah. Okey? Jelas tak? Sekian sahaja sharing ilmu solehah pada hari ini berkaitan dengan kuasa fokus, di mana kuasa fokus yang telah Allah janjikan dekat diri kita adalah dengan menjaga solat. Kuasa fokus yang dimaksudkan adalah dengan menjaga solat. InsyaAllah, jaga solat, hidup kita akan sempurna, kejayaan akan datang dekat kita dengan sangat mudah, insyaAllah. Okey? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.